pipimu, cantik-cantik kawasanku. Engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Wow, menarik. Salam Malaysia Madani. Dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah sambutan Hari Pekerja Pembersihan 2023. Dan kalau kita ikuti visual yang kami pertontonkan kepada anda sebentar tadi, ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya kerana pekerja pembersihan ini dianggap sebagai the unsung heroes ataupun wira-wira yang tidak didendang. Dan ini juga merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya. Lebih kurang sama sajalah dengan sambutan Hari Wartawan Nasional baru-baru ini, di mana wartawan juga dianggap sebagai the unsung heroes ataupun wira-wira yang tidak didendang. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Jadi YB, apa khabar? Baik, terima kasih. Sehat YB ya? Alhamdulillah sehat. Tapi nampak letih sedikit. Satu hari di luar ini. Apa pun kami cukup gembira kerana YB dapat bersama kami di ruang bicara ini. Dan ini macam saya katakanlah merupakan satu topik yang cukup menarik sebenarnya, dan saya percaya mungkin ada juga penonton-penonton di luar sana YB yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03 2604 0155, dan satu lagi talian yang kami sediakan ialah di 03 2694 0155. Mungkin anda juga ada pandangan-pandangan ataupun ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik kita, iaitu sambutan Hari Pekerja Pembersihan 2023. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu sebenarnya YB, rupanya ada sambutan Hari Pekerja Pembersihan ini sebenarnya. Mungkin sedikit latar belakang daripada YB sendirilah bila kita bercakap tentang sambutan Hari Pekerja Pembersihan ini. Silakan YB. Baik, terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara kami atas jemputan. Jadi sememangnya sambutan Hari Pekerja Pembersihan ini disambut di peringkat antarabangsa. Walaupun mungkin baru kalau di Malaysia ini kita mula sambut pada tahun 2020. Pada setiap tahun 17 Jun, yang mana hasratnya adalah untuk kita menghargai kumpulan pekerja pembersihan ini. Kita tahu mereka ini dalam industri yang sinonim dengan gelaran 3D, dirty, dangerous dan juga difficult jobs. Betul. Yang mana mereka terpaksa tempuhi. Jadi sebab itu hari ini bila kita anjurkan Hari Pekerja Pembersihan ini sebagai salah satu untuk menghargai mereka. Macam mana yang disebut sebentar tadi, these are our unsung heroes, yang kita sepatutnya ada penghargaan dan juga meletakkan mereka dalam masyarakat inilah. Jadi sebab itu sambutan ini memang disusun setiap tahun, ada di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, malah di peringkat antarabangsa. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi juga, saya juga nak tahu sebenarnya apa yang atau cara yang telah pun disusun atur sebenarnya oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ini dalam usaha untuk memberi penghargaan kepada pekerja-pekerja pembersihan ini sempena dengan sambutan Hari Pekerja Pembersihan 2023 ini. Jadi untuk tahun ini sememangnya kita ingin mengetengahkan kumpulan pekerja ini dan mengangkat status ataupun taraf mereka. Jadi sebab itu antara agenda penting untuk tahun ini kita memang nak angkat
perkara bahawa kita sememangnya dah memperkenalkan sijil kemahiran untuk kumpulan pekerja pembersihan ini. Jadi SW Corp ni sebagai pelopori melalui bawah KPKT ini dalam industri pengurusan sisa pepejal ini, maka memang kita ada latihan ataupun yang berbentuk sijil 8 bulan mereka selesai, mereka akan terima sijil kemahiran tersebut. Jadi kumpulan perintis memang kita telah laksanakan. Cuma bezanya tahun ini kita sebenarnya juga akan ada kolaborasi dengan pihak penjara yang mana kita panggil sebagai skim sinar di sebalik tirai besi. Sinar di sebalik tirai besi. Ya. Jadi penghuni penjara yang mana berminat ataupun yang telah dikenal pasti akan melalui latihan ini tempoh 8 bulan. Yang istimewanya tiap-tiap bulan pun kita ada bagi allowance insentif kepada mereka. RM500 sebulan. Jadi bila mereka selesai siri latihan tersebut, sijil dapat. Kemudian ada sedikit insentif untuk mereka masuk ke dunia di luar sana. Bila YB sebut masuk ke dunia di luar sana, artinya peluang-peluang pekerjaan juga telah pun tersedia kepada mereka. Sebab itu kalau kita tengok industri ini, kita masih memerlukan tenaga kerja. Jadi secara kasarnya kita ada sekitar lebih daripada lebih kurang 27,000 jumlah pekerja. 70%, 70%-nya adalah pekerja daripada kalangan rakyat tempatan. Jadi sebab itu memang ada keperluan, ada permintaan untuk kita menyediakan tenaga kerja. Maka sebab itu sebaiknya kita garapkan anak-anak tempatan dan kita juga bagi peluang kepada mereka yang ingin memulakan kehidupan yang baru inilah. Sejauh mana penglibatan SW Corp dalam program ini sebenarnya, YB? Jadi SW Corp ini sebenarnya sebagai pelopori lah, peneraju yang telah disetujui oleh Kementerian Sumber Manusia bahawa untuk industri sisa pepejal ini SW Corp yang lead ataupun mengemudi soal latihan industri. Maka memang kita pun ada pusat latihan kita, SW Corp Training Center, dan juga sebenarnya usaha ini bukan hanya dari segi teorinya, tetapi juga terus latihan amali di dalam industri inilah. Kalau kita lihat daripada jangka masa yang mungkin lebih jauh ataupun lebih panjang lagi sebenarnya, YB, apa yang YB harapkan sebenarnya untuk dicapai melalui program seperti apa yang YB sebut tadi, iaitu inisiatif pensijalan kemahiran Malaysia ini sebenarnya? Kalau kita lihat Tuan Syahkawi, dari segi kumpulan pekerja sektor pembersihan sering dipandang enteng dalam kalangan masyarakat kita kerana dianggap tidak ada kemahiran. Semuanya hanya kerana menguruskan sisa pepejal, maka dianggap perkara itu tidak ada ertinya. Tetapi sebab itu bila kita perkenalkan melalui sijil kemahiran, mereka yang terlibat dalam industri ini juga sebenarnya ada juga prospek kerjaya. Sebab kemahiran ini mungkin akan boleh diguna pakai dalam event sektor private. Kerana walaupun kita di peringkat SW Corp kita menguruskan di 7 buah negeri yang terlibat di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal ini, tetapi juga kita tahu bahawa anak-anak tempatan ini perlu dilatih dan diberi pengiktirafan. Jadi biarlah sijil yang berkaitan dengan industri ini boleh diguna pakai dan menjadi satu batu loncatan lah untuk kerjaya mereka. Saya berarti sebenarnya, YB, kalau kita lihat daripada respon ataupun sambutan daripada anak-anak muda kita sendiri, sebelum ini pun ada yang mengatakan bahawa mungkin anak muda kita tidak berminat sebenarnya untuk terlibat dalam kerja-kerja pengurusan sisa-sisa ialah sebagai pekerja pembersihan itu secara keseluruhannya. Apakah YB melihat bahawa fenomena seperti ini masih lagi berlaku sebenarnya di kalangan anak-anak muda kita? Kita kena akui memang ada kesukarannya untuk mengangkat industri ini. Peluang pilihan anak-anak muda di luar sana itu banyak. Tetapi kalau kita tengok dari segi cabaran industri itu sendiri, sudah pasti kita perlu ada kemajuan dalam soal teknologi, dalam soal bagaimana kita menaik tarafkan lagi industri ini. Maka sebab itu perancangan ataupun dari segi
bagaimana kita tingkatkan lagi industri ini dari segi penggunaan teknologi, perlu juga bergerak seiring dengan keperluan tenaga kerja. Jadi sebab itu kalau bermula ialah dengan adanya skim kemahiran yang kita perkenalkan ini, maka dia dah menjadi sebahagian daripada kerjayanya, daripada prospeknya. Sebab melalui 8 bulan latihan dan pendedahan ini, dan ada pengiktirafan dari segi apa yang mereka lakukan dalam industri ini. Pandangan peribadi YB sendirilah, saya terhati bila YB sentuh tentang perubahan yang perlu dilakukan, terutamanya dari aspek kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi seperti apa sebenarnya yang YB harapkan bila kita bercakap tentang sektor pengurusan sisa dan sebagainya? Kalau kita tengok dari segi sisa pepejal, orang selalu anggap itu adalah sampah yang tidak ada gunanya. Sudah pasti dari segi pendedahan itu kita mengharapkan kita kurangkan pengeluaran sampah itu. Tetapi sebenarnya bila nak tak nak kita perlu uruskan sisa pepejal ini, sebaiknya kita perlu masuk dalam yang dipanggil sebagai ekonomi kitaran. Maksudnya sampah-sampah ini juga merupakan satu bentuk tenaga. Ada teknologi yang dipanggil waste to energy, ada juga dari segi bagaimana untuk kita kurangkan sisa pepejal itu supaya dia kembali kepada dalam kitaran ekonomi kita. Jadi sebab itu kalau dari segi pendedahan itu kita memang ada yang dipanggil sebagai 3R, recycle, reuse dan juga reduce. Betul. Tetapi yang kedua juga memang kita tekankan soal pengasingan sisa itu di peringkat pengeluarannya, separation at source. Jadi bila sisa itu dipisahkan mengikut jenis sisanya, treatment yang kita boleh buat terhadap sisa pepejal itu lebih efisien, maka yang disebut bagaimana nak masuk dalam ekonomi kitaran itu yang lebih boleh dicapai lah. Okey. Dalam usaha untuk mencapai apa yang dihasratkan oleh YB di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sendiri, apa pula support ataupun sokongan dan juga peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sendiri dalam menjayakan apa yang dirancang ini sebenarnya, YB? Jadi Syakawi, macam yang saya sebutkan tadi, kita memang perlu ada pendedahan kepada masyarakat itu. Jadi di peringkat SW Corp, KPKT sendiri, perkara yang paling utama dengan masyarakat itu adalah soal pendedahan dan juga penglibatan mereka. Sudah pasti dari segi program-program kesedaran itu kita bermula di sekolah lagi, malah juga ada engagement dengan pihak-pihak tertentu untuk merancangkan lagi yang saya sebut tadi 3R, separation at source dan sebagainya. Maka perkara itu sebenarnya bila ada pemahaman, penerimaan di kalangan masyarakat kita, bila kesedaran itu timbul, maka ini juga sekaligus kalau kita cakap kerangka yang lebih besar, kita sebut soal ESG, nak capai sasaran SDG dan sebagainya. Jadi yang ini sebenarnya bila dah ada kesedaran, maka untuk urusan yang di bawah ini, bagaimana kita nak menguruskan supaya lebih jelas lah. Jadi untuk macam dari segi penggunaan teknologi dan sebagainya, memang kita sentiasa mencari ruang dan jalan bagaimana apabila kesedaran itu lebih banyak, bila separation of sisa pepejal itu berlaku, maka treatment itu lebih mudah untuk kita capai lah. Saya juga suka bila YB sebut tentang isu ini, YB. Kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di luar negara misalnya, dikatakan bahawa dari segi teknologi barangkali ialah pekerja-pekerja pembersihan di luar negara itu dikatakan lebih efisien dan sebagainya kerana mereka mempunyai teknologi yang mungkin advance jika dibandingkan dengan negara kita. Tapi sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian ataupun persepsi seperti ini sebenarnya, YB? Kalau kita tengok, ialah kalau kita bandingkan dengan negara maju, kita kena akui bahawa teknologi itu telah diguna pakai untuk sekian lamanya. Kita tahu juga teknologi ini terikat dengan dari segi kos dan juga dari segi ekonominya. Tetapi kalau kita lihat dari segi kesannya, kalau kita tidak uruskan sisa pepejal ini dengan sebaiknya, kos contohnya mungkin berlaku pencemaran itu jauh lebih
mahal kepada negara berbanding dengan teknologi yang kita nak adaptasi ini. Jadi saya ambil contoh macam di Ampang saya ada turun itu baru-baru tempat ini. saya tinggal tu. Oh ya ke? Boleh check ada medan selera di bawah MPAJ yang kita buat satu bentuk kitaran. Ada medan selera, ada anaerobic digester, AD machine. Jadi bahan makanan yang lepas makan ada sisa makanan semua, kita hantar ke AD machine. That machine boleh generate balik sama ada bentuk komposit boleh gunakan untuk baja maupun dalam bentuk gas. Cadangannya supaya kitaran itu berlaku. Jadi sebab itu pendedahan ataupun untuk memahami bagaimana kita menguruskan sisa pekerjaan ini amat penting. Bila masyarakat sedar, maka timbul keperluan. Bila timbul keperluan, maka kita perlu upgrade teknologi kita. Maka diharapkan seperti mana yang kita impikanlah, tengok negara luar, negara yang lebih maju, bagaimana cara mereka menguruskan sisa pepejal itu. Sebenarnya janganlah anggap ini sebagai satu waste semata-mata, sampah, tapi juga boleh dijadikan dalam bentuk energi, dalam bentuk ekonomi kitaran tadi. So far respon daripada penduduk-penduduk Ampang sendiri, apakah YB berpuas hati ataupun masih itu lagi? Saya kena tanya Tuan Haji lah. Kata orang Ampang. Jadi memang bagi saya memang kalau daripada dapatan awal bila saya tengok itu memang apabila kemudahan itu disediakan. Sebab bila kita buka AD Center itu bukan hanya sekadar untuk menguruskan sisa makanan di situ, tetapi juga dia boleh jadi pusat pendedahan kepada penduduk setempat. Memang yang dirancangkan itu ada trip mungkin daripada sekolah, tengok bagaimana sistem itu berfungsi dan sebagainya. Jadi sebab itu memang kita perlu ambil langkah yang berani untuk memperkenalkan teknologi ini dalam masyarakat. Bila YB sebut langkah yang berani, kalaulah AD itu berjaya di kawasan Ampang, apakah ianya akan diperluaskan sebenarnya? Apakah itu sebenarnya? Itulah hasratnya. Kerana sebab kalau kita tengok keperluan itu memang ada, tapi syaratnya kalau sebut teknologi AD tadi, ianya melibatkan sisa makanan. Dia bukan boleh kita letak segala jenis, letak sampah, letak plastik, tak jadi. Jadi kita memang sisa makanan. Hanya sisa makanan. Ya, tetapi kalau kita faham keperluan masyarakat, kenapa Ampang sebagai contoh, sisa makanan itu bukan hanya daripada medan selera, sebenarnya daripada hotel-hotel sekitarnya, restoran-restoran yang ada banyaknya di Ampang tu. Memang dah ada keperluan untuk kita uruskan. Maka memang itulah hasratnya kalau kita boleh perluaskan. Ini baru satu contoh teknologi yang saya sebutkan ini. Jadi ada juga kaedah ataupun cara bagaimana pula kita uruskan teknologi yang mungkin melibatkan barang-barang yang lain lah. Okey, YB, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya percaya mereka yang berada di luar sana mungkin juga siapa tahu ada persoalan, ada perkara yang ingin dikongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Jadi gunakanlah peluang yang kami sediakan kepada anda melalui dua talian yang kami sediakan. Saya ulangi lagi, 0326040155 dan satu lagi talian ialah 0326940155. Jadi kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sambutan Hari Pekerja Pembersihan 2023, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang menemani seri studio Ruang Bicara hari ini, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Saya nak kembali semula tentang inisiatif Pensijalan Kemahiran Malaysia. Ini saya anggap sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, iaitu kerjasama di antara SW Corp dan juga Jabatan Penjara Malaysia. Setakat ini bila sebenarnya program ini akan dilancarkan sebenarnya, YB? Baik, Syakawi. Jadi untuk
inisiatif ini memang sebenarnya kita dah jalinkan kerjasama dengan pihak penjara. InsyaAllah pada 22 Jun ini sempena sambutan Hari Pekerja Pembersihan ini kita akan lancarkan. Jadi kaedahnya nanti kita telah mendapat persetujuan daripada pihak penjara untuk melibatkan sebanyak 17 buah penjara di seluruh negara, tetapi intake atau pengambilan yang kita sasarkan untuk sesi ini adalah seramai 300 orang. Jadi mereka yang macam saya sebut tadi yang terpilih untuk mengikuti skim ini, untuk sijil kemahiran ini, insya-Allah kita akan ada tempoh selama 8 bulan. Ada yang berbentuk teori dan juga amalinya. Okey, kembali semula tentang apa ni, tadi pun YB sebutlah bahawa masyarakat sebenarnya perlu bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dalam usaha untuk mencairkan tugas harian dilakukan oleh pekerja-pekerja pembersihan ini. Tetapi kalau kita lihat bahawa mungkin apa yang diharapkan oleh kementerian bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya untuk mengubah minda, untuk mengubah cara pemikiran masyarakat, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan-kawasan perumahan yang begitu rapat dan sebagainya, mungkin sukar sebenarnya. Dan baru-baru ini pun kecoh isu yang berlaku di Johor, tempat YB lah tu. Sebelah. Dan kawasan saya betul tu sebelah. Belah tapi Johor. Apa sebenarnya yang berlaku di JB itu, YB? Yalah, untuk kita beri pencerahan kepada penonton-penonton kita. Jadi ialah saya rasa teguran itu pun kita semua ambil maklum daripada Tuan Muhammad Tuanku sendiri. Titah Tuanku Sultan sendiri yang telah menyebut perkara itu. Cuma bagi saya kita ambil sikap yang positif, melihat perkara ini sebagai peluang untuk menjadi satu teladan kepada kita semua. Jadi untuk peringkat SW Corp, kalau di Johor ini syarikat konstitusinya adalah SWM. Dua entiti berbeza. Cuma SW Corp ini sebagai agensi kerajaan, badan berkanun, maka bila teguran itu berlaku, memang kita masuk untuk bantu bersihkan. Tapi hakikatnya kawasan itu yang dikatakan berlakunya longgokan sampah berada dalam kawasan flat ataupun kawasan perumahan yang mana itu adalah milik mereka. Jadi sebenarnya bukannya saya pun kena berlaku adil, bukannya SWM punya kawasan seliaan. Tetapi bila berlaku kita ambil inisiatif CSR untuk bersihkannya. Sudah pasti cabarannya mungkin nak bersihkan itu kita boleh minta kerahkan SWM untuk bersihkan, tetapi bagaimana untuk kita pertahankan kebersihan yang dah dicapai. Jadi sebab itu memang untuk peringkat kementerian kita berterima kasih sama ada di peringkat kerajaan negeri, peringkat SWM maupun di peringkat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri sendiri yang saban hari lah daripada kejadian itu masih terus menerus untuk rejuvenasi kawasan tersebut. Okey, YB, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum tuan sekali dan ahli panel YB. Ya. Okey, saya ada beberapa soalan. Ini yang pertama. Silakan. Tadi ada YB ada sebut kan berkenaan dengan pembuangan sampah . Kita tengok tadi ada YB sebut pembuangan sampah di skim perumahan . Tetapi dia bukan takat skim perumahan tetapi untuk luar bandar kan, kita tengok di kampung-kampung. Dia membuang sampah kan. Dia tengok walaupun dia ada pembuangan sampah tu berpusat, tapi satu tong tetapi banyak bukan debu dan tong dia di tepi-tepi tu banyak. Jadi tercemar Patutnya KPKT dia patutnya dia cakna benda-benda ni kan. Patutnya tak payahlah orang luar akan bagi cadangan kan. Patutnya dia ada cakna, dia menyediakan 2 tong sampah ataupun menyediakan berpusat 2. Dalam kampung tu kita tengok kan, bukan orang kampung tu ada lebih kurang 200 orang, dia ada lebih kurang 300 orang. Jadi sampah tu banyak Jadi cadangan saya minta YB Kementerian KPKT ni menyediakan 2 tong sampah berpusat untuk kampung. Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu sepatutnya kan kita tengok teknologi tadi dia sebut YB dah sebut mengenai teknologi. Patutnya teknologi pembuangan sampah ni
Kita kan rakyat Malaysia ni dia kreatif, patutnya menyediakan pembuangan sampah ni kalau kita buang sampah tu dia hilang macam tu. Apa kita punya kan, kita punya semua banyak teknologi yang canggih yang boleh kita lihat di luar negara kan. Jadi harap YB dapat bangunlah cadangan-cadangan ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi YB itu pandangan ikhlas lah yang dilontarkan oleh penonton kita. Jadi menarik juga sebenarnya. Cuma saya suka bila dia sebut tentang soalan yang kedua tadi, teknologi. Itu pun ada kita sentuh sebentar tadi. Dia kata pembuangan sampah harus kita belajar daripada apa yang berlaku di luar negara. Ya, itu mungkin sesuatu yang menarik. Tapi yang pertama tadi tu mungkin YB boleh memberi respon lah tentang pembersihan sampah, terutamanya di kampung-kampung, khususnya lah penyediaan tong sampah itu dikatakan tidak mencukupi sebenarnya. Jadi itu memang antara cabaran yang kita hadapi. Kalau tengok dari segi kerangka yang lebih besar, untuk peranan Kementerian KPKT, untuk SW Corp memainkan peranan di sesebuah negeri itu, negeri itu perlu menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Akta 672. Jadi dalam negara kita ni baru ada 7 negeri yang bersama. Itu cabarannya dari segi undang-undang itu. Kita tertakluk kepada akta. Yang kedua pula, untuk kawasan untuk terlibat sekali dalam pengurusan sisa pepejal ini juga perlu juga masuk dalam kawasan seliaan tersebut. Maka sebab itu cabaran yang dihadapi sebagai contoh, macam untuk kalau negeri yang tak guna pakai, yang menguruskannya itu adalah PBT. Tetapi ada kawasan yang sebenarnya tidak termasuk bawah seliaan PBT. Tapi bila kita sebut PBT ini adalah cukai yang kita bayar dan sebagainya. Sebab itu bagi saya, untuk kita lihat bagaimana untuk kita tingkatkan mutu perkhidmatan ini, memang untuk kita tengok lebih holistik, iaitu untuk kita selaraskan cara pengurusan sisa pepejal. There is one way yang kita boleh tengok. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita dah tahu itu di bawah kawasan mana, cuma Encik Ridwan, terima kasih kalau kita tahu kawasan tadi, boleh kita follow up tadi. Jadi mungkin kita boleh bagi sampaikan permintaan itu. Jadi pihak yang berkenaan, kalau di bawah negeri, bawah pengurusan yang bawah Akta 672 ini, maka kita boleh peringatkan syarikat konsesi untuk kawasan ini bagaimana kalau kita boleh tambah dan sebagainya lah. Saya juga tertarik hati dengan komen ikhlas yang dilontarkan oleh pemanggil kita tadi, sebenarnya saudara Ridwan dari Pulau Pinang. Memanglah, kalaupun kadang-kadang disiplin masyarakat itu sendiri harus dilihat secara semula lah barangkali. Ada tong sampah pun, tapi kadang-kadang dia tak buang dalam tong, dia buang di luar tong sampah. Tapi dia catch 22 Cik Syarawi, sebab kadang-kadang kata tong tu penuh, tapi kadang-kadang tong tu tak penuh pun dia buang di luar. Itu cabaran kita lah. Tapi bila kita cakap tentang disiplin dan juga cabaran ini yang harus ditangani oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sendirilah. Macam kita sebut di awal tadi, bukan mudah untuk mengubah minda pemikiran dan juga pendekatan masyarakat sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di Jepun misalnya, saya pernah tinggal bersama dengan rakan di Jepun. Bila saya masuk rumah dia aja ada 6 tong yang berbeza. Satu untuk buang sampah, satu lagi buang untuk barang-barang kaca dan sebagainya. Jadi berkemungkinan tak perkara yang sama itu boleh sebab saya juga tertarik bila Tuan Syarkawi sebut ada 6 tong. Maksudnya masyarakat di sana pun dah faham kaedah pengasingan dan juga menguruskan sisa pepejal itu sendiri. Jadi sebab itu bila kita nak capai, sebab itu saya rasa pendekatan yang lebih holistik, maksudnya pemahaman di peringkat masyarakat pengguna juga dengan perkhidmatan yang disediakan itu kena bergerak seiring. Sebab sudah pasti pelaburan teknologi itu tinggi, besar. Tetapi kalau teknologi itu tidak diguna pakai pula, maka pelaburan itu tidak memulangkan atau menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi sebab itu bagi saya perkara yang paling asas
kita bermula dengan cara berkempen dulu. Bila kita betul faham perkara itu boleh digunakan semula, yang disebut kita semula. Sememangnya kalau yang negeri yang bawah seliaan SW Corp ada kempen, malah ada sebagai contoh pusat kita semula drive-thru yang boleh kereta lalu boleh hantar kat situ. Yang baru-baru ini pun YB Menteri ada lancarkan dekat Ipoh sebagai contoh. Jadi perkara ini sebenarnya memang memerlukan penglibatan menyeluruh. Dan sebab itu untuk Hari Pekerja Pembersihan kita nak angkat martabat wira-wira our unsung heroes ni untuk hargai mereka. Jadi bila kita nak buang sampah corner ke kiri ke kanan tu, kita fikir actually ada orang lain yang sengsara akibat perbuatan kita yang kena bersihkan tindak tanduk kita itu. Okey, kita ada satu lagi panggilan di talian sekarang ini, YB ya. Ini jauh dari Sabah. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Datuk Zakawi. Ya, saya. Kepada YB yang budiman ya juga. Saya ingat hampa ni sepatutnya di samping Majlis Perbandaran, sekurang-kurangnya dia juga ada kontraktor-kontraktor yang berasingan, iaitu disab-sab kepada orang yang pakar mahir untuk nak buang sampah, supaya sampah-sampah ini tidaklah apa yang terjadi seperti kita di Sandakan ni menggunung sampahnya. Jadi kalau kita bagi kepada orang lain, kita tidak mengharap kepada majlis sahaja. Sekurang-kurangnya sampah tu teratur, terurus yang lebih baik sangatlah. Kerana apa yang saya perhatikan, tidak ada sesiapa pun yang mau mendekati sampah ni, melainkan dengan kebijaksanaan kita, kita swastakan. Atau jangan swastakan. Ambil 2-3 kontraktor untuk nak melaksanakan limit untuk kebersihan bandar-bandar kita lah. Apa yang saya nampak seperti kita di Sabah ni berselera, kotor sangat. Memang kita tahu lah orang kita disiplin tu tidak berapa lah. Tapi tolong bagi peluang kepada orang kita juga untuk nak buat kontrak lah membuang sampah ni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Satu lagi pandangan yang menarik juga sebenarnya. Dan kita juga ingin mendapatkan komen yang menarik juga lah, respon yang menarik juga daripada Yang Berhormat Tuan Haji Akmal. Ya, silakan. Memang soalan dia memang besar walaupun kita bincang sisa pepejal daripada pelbagai sudut lah. Jadi kalau kita tengok apa yang Datuk sebutkan tadi Datuk Gulam, satu dari segi akta tadi tidak terguna pakai di Sabah. Sabah memilih untuk memberikan ruang, ialah kita beri ruang autonomi kepada Sabah. Tetapi pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Sabah dalam merangka aktanya tersendiri untuk dia ada kaedah pengurusan yang lebih bersepadu. Contohnya, saya bukan kata di Sabah, tapi contohnya dulu kenapa kita hadapi kesukaran, kerajaan tempatan ni hasil kutipannya berbeza. Ada kawasan PBT yang sebenarnya mungkin tidak mampu untuk menguruskan sisa pepejal melalui hasil kutipannya. Maka sebab itu antara salah satu sebab bila kita ada akta, kita selaraskan secara lebih bersepadu. Jadi maksudnya dari segi untuk menguruskan sisa pepejal ini tidak terlalu membebankan PBT, sesuatu PBT itu semata-mata. Jadi saya difahamkan Negeri Sabah pun telah merangka akta untuk Negeri Sabah, iaitu lebih bersepadu. Jadi SW Corp ni dilibatkan dalam memberi sumbangsaran itu. Jadi kita memberi nasihat, pandangan bagaimana bila dibentuk akta yang baru ini untuk Negeri Sabah, supaya isu-isu yang mungkin disebutkan oleh Datuk Gulam tadi diambil kira jugalah. Saya juga ingin mendapat pandangan daripada YB lah. Tadi YB menyebut tentang peranan yang dimainkan oleh SW Corp itu sendiri, tetapi hanya melibatkan 7 negeri sahaja. Jadi apakah berkemungkinan bahawa mungkin
fungsi dan juga peranan SW Corp itu harus dikembangkan supaya meliputi seluruh negara, dan mungkin dari aspek koordinasi akan menjadi lebih mudah, dari aspek kerja-kerja pembersihan itu juga akan menjadi lebih mudah. Tapi mungkin Wabi ada pandangan berbeza. Apakah disebabkan oleh isu-isu politik? Dia kalau kita lihat, sebab kalau bila akta ini mula diperkenalkan, memang negeri ada pilihan. In fact sampai sekarang pun dia bukannya tutup pintu terus. Rundingan ataupun sama ada penyertaan negeri-negeri yang baru ini memang sentiasa terbuka. Tetapi kita kena faham juga, apabila sebagai contoh, kalau selama ini negeri itu menguruskan sendiri, mungkin dia merasakan dia lebih ada suara ataupun yang tentukan. Sekarang ini bila diserahkan kepada peringkat SW Corp, peringkat federal menguruskannya, maka segala urusan itu diuruskan oleh syarikat yang telah dilantik, yang mana SW Corp ni sebagai pelaksana lah untuk memastikan perkara ini berlaku seperti yang sepatutnya. Maka bagi saya perkara ini tidaklah nak kata ada unsur politik apa, saya tak boleh memberi anggapan yang itu, sebab ada negeri pun yang dikatakan berbeza pun, Kedah di bawah sini sebagai contoh. Jadi bukanlah semata-mata perbezaan politik. Cuma untuk peringkat kerajaan persekutuan, peringkat kementerian, kita sentiasa terbuka. Sebab itu adalah pilihan negeri masing-masing, kerana akhirnya yang penting sisa pepejal dalam negara ini kita uruskan sebaiknya. Tadi pun YB juga ada menyebut tentang peranan yang dimainkan oleh SW Corp setakat ini, dan ianya telah pun berjaya sebenarnya memberi satu impak yang cukup positif. Bila kita cakap tentang urusan-urusan bekerja ataupun pekerja pembersihan, urusan pembersihan secara keseluruhannya. Tetapi apakah YB melihat selain daripada memperkenalkan teknologi yang lebih canggih sebenarnya dalam usaha untuk menentukan bahawa kerja-kerja pembersihan ini dapat dilakukan dengan lebih sempurna, apakah YB secara ikhlas juga melihat bahawa mungkin masih lagi ada kelompongan yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak, termasuklah bukan SW Corp itu sendiri? Poin yang bagus, sebab kalau kita lihat dari segi kaedah proses itu memang kita dah ada jalannya. Tapi kita kena akui bahawa bukan semua pihak yang faham ataupun menghormati apa yang ada. Saya ambil satu contoh yang bukan senang kita nak uruskan. Contohnya mungkin tapak pelupusan haram. Mungkin ada kontraktor-kontraktor swasta yang terlibat, mungkin juga ada dalam situasi di luar kawalan kita. Memang kita cuba kuat-kuasakan, tetapi kalau sikap yang disebut sikap itu sendiri, kadang-kadang kalau nak disalahkan rakyat biasa pun saya rasa tidak mencukupi, kerana mungkin ada pihak yang buat untung pula. Jadi sebab itu kalau tengok dari segi kekangan, dari segi cabaran oleh SW Corp ini, memang sebagai pelaksana mereka buat yang terbaik. Ada akta, ada penguatkuasaannya, tetapi itulah berlaku kelompongan bila ada pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mungkin mengambil jalan pintas tanpa memikirkan kesan jangka panjang kepada negara. Bila YB sebut tentang tapak pelupusan haram, ini pun merupakan satu isu yang sentiasa muncul sebenarnya. Kalau kita lihat dalam media khususnya, mereka membangkitkan tentang tapak pelupusan haram yang tiba-tiba muncul di negeri-negeri tertentu dan sebagainya. Apakah ianya sukar dikawal ataupun dalam bidang kuasa siapa sebenarnya untuk mengambil tindakan terhadap tapak pelupusan haram ini? Itulah, saya sebenarnya pun petang tadi saya pergi bersama dengan YB Nik Nazmi daripada Kementerian NREC untuk kita tengok berapa tapak pelupusan haram. Bila kejadian ini berlaku, contohnya kadang-kala perkara itu melibatkan kebenaran ataupun pihak tuan tanah itu berkomplot sekali. Jadi tapak pelupusan sampah yang diwujudkan secara haram ini bermaksud bukan yang kita rancang. Jadi ada yang dibuang, sebagai contoh buang sembunyi di tanah kerajaan. Kita mungkin siapa pernah sampai ke kawasan itu, sedar-sedar dah ada longgokan,
ataupun sedar-sedar yang berlaku pencemaran yang dah luar biasa. Pernah berlaku di Pasir Gudang sebagai contoh. Itu pencemaran sisa toksik dan sebagainya. Tapi juga kalau di kawasan yang melibatkan tanah persendirian. Jadi perkara ini kadang-kadang memang di luar kawalan pihak kita sendiri, kerana itu melibatkan satu seperti dah macam ada sindiket. Dia dah berkomplot, berpakat. Dan bila kita dapat tahu perkara itu dah berlaku. Tapi kelulusan untuk dia tak lulus, sebab itu jadi haram. Tak, kalau untuk mendapatkan kelulusan tu dia mesti mendapat kebenaran. Sebab itu dari segi perancangan pelaksanaan untuk menguruskan sisa pepejal, kalau negeri yang kita di bawah SWK ini, kita merancang bukan hanya soal kutipan, tetapi kita juga ada jabatan pengurusan sisa pepejal, JPSPN, yang mana merangka dari segi dasar dan juga bagaimana untuk kita merangka menyusun industri ini. Jadi ada cadangan, sebab kita tahu kalau yang tapak yang berlesen lah yang kita rancang, dia ada tempoh hayatnya. Bila sampai masanya kita perlu tutup selamat, supaya benda itu tidak menyebabkan pencemaran yang luar biasa. Tapi juga pada masa yang sama kita ada merancang untuk tingkatkan penggunaan teknologi. Tapi satu perkara juga YB, kadang-kadang tapak pelupusan haram ini wujud begitu lama sebenarnya kalau kita lihat kepada jumlah sampah yang dibuang di situ. Jadi apakah sesuatu yang mungkin ialah bermain di minda saya tak terfikirkan sebelum ini oleh pihak-pihak tertentu bahawa itu kita kena sama-sama fikirkan. Sebab sebagai contoh, bila kejadian yang mula dikenal pasti, macam dah berlaku pencemaran yang melarat, dah ada bau, kemungkinan juga pencemaran air dan sebagainya, baru masyarakat sedar. To be fair kepada penduduk sekeliling, mereka pun tidak, sebab bila berlaku penyelundupan, bagi saya dia seludup sisa pepejal tersampah ke dalam tu, dia bukannya bawarkan dia ni kadang-kadang tengah malam. Memang kita maksudnya selalunya kaedah ataupun untuk kita kuatkuasakan, kita kena bantuan orang awam. And it's not easy to detect sebenarnya kan? Jadi yang ini sebab itu kalau macam peringkat JWK kita ada hotline dan sebagainya. Kalau ada kejadian seperti itu, memang kita perlu cegah lah. Sebaiknya tidak berlaku. Tetapi bila ada pihak yang tidak bertanggungjawab, mengambil kesempatan, mengambil peluang, jadi perkara ini dinamik. Kalau contohnya dari segi penguatkuasaan, kalau dari segi hukuman itu perlu dipertingkatkan, maka perkara ini kita kena sentiasa perbaiki dari semasa ke semasa, supaya kita tak nak bila pemilihan mereka itu ikut kos ataupun ekonomi untuk pihak mereka. Bagi dia lebih murah bayar denda daripada dia kena menguruskan dengan baik. Sedangkan pencemaran itu jutaan ringgit kesannya kepada negara. YB, sayang sekali kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi seperti biasalah kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masih yang tinggal, tapi insyaAllah masih lagi ada beberapa persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi kita sempat ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Mazlan dari Kedah. Difahamkan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Terputus. Aduh, sayang sekali. Jadi Mazlan, cuba-cubalah panggil semula. Kalau kita ada masa, kita akan ambil panggilan anda sebentar saja lagi. Baik, mungkin kita hampir di penghujung sebenarnya YB ya. Yalah, kalau nak bercakap tentang harapan dan juga seruan, ini sudah menjadi satu persoalan yang klise lah sebenarnya. Di penghujung begitulah akan berlaku. Tapi harapan yang tinggi sebenarnya diletakkan pada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk memenuhi hasrat ini, untuk meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang begitu ataupun terbaik dalam urusan-urusan pembersihan ini. Apakah matlamat yang ingin
dicapai lagi oleh YB? Baik, ialah klisenya sebagai penghujung. Bagi saya, pertama dari segi industri itu kita kena cari jalan supaya hasrat untuk mencapai sebagai satu bentuk ekonomi kitaran itu berlaku. Jadi sampah itu bukanlah hanya menjadi sampah, supaya kita sebenarnya dapat memastikan bahawa kita kurangkan kesan sisa pekerjaan ini kepada negara kita. Yang kedua, macam disebut soal masyarakat tadi, biarlah kesedaran kerjasama dengan pihak masyarakat itu pada tahap yang paling optimum. Jadi kesedaran itu mungkin bermula di sekolah, di rumah maupun di tempat kerja. Jadi perkara ini akan sentiasa ada pendedahan dan siri-siri kempen yang kita laksanakan. Tapi sempena hari pekerja pembersihan, bila kita sebut 17 Jun, tadi pun Tuan Syarkawi tanya bagaimana, kenapa baru kita tahu hari itu wujud dan sebagainya. Jadi untuk masyarakat sendiri, apa yang kita kena buat pada 17 Jun tu nanti? Betul. Jadi kalau tanya ialah dengan SW Corp, bila saya berbincang dengan mereka, kita kena sedar pekerja pembersihan ni adalah seperti kita juga. Dia ada kehidupan, dia juga manusia, ada perasaan, ada juga keperluan memenuhi kehidupan ekonominya dan sebagainya. Maka sebab itu 17 Jun, kalau kebetulan itulah adalah waktu kutipan berlaku di rumah kita. Contohnya kalau hari itu mungkin kita raikan dia, mungkin bagilah sebungkus nasi lemak contohnya, bagilah minuman. Betul. Ataupun paling kurang ucapkan terima kasih dan senyuman. Kerana akhirnya tak kiralah siapa pun mereka, mereka juga adalah seperti kita yang ada kehidupan sebagai rakyat di negara kita ini. Satu harapan yang cukup ikhlas yang disuarakan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Akmal sendiri. Dan saya sendiri tersentuh dengan apa yang YB sebut. Tetapi barangkali YB, saya juga terfikir tiba-tiba tadi pun YB sentuh tentang kempen yang perlu dilakukan. Dan kita harapkan dengan sambutan Hari Pekerja Pembersihan ini mungkin akan memberikan satu semangat baru sebenarnya kepada masyarakat kita dalam usaha untuk membantu pekerja-pekerja pembersihan ini. Tetapi yang lebih penting bila kita sebut tentang kempen itu, apalagi yang mungkin terfikir di minda YB sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran yang sebaik-baiknya kepada rakyat jelata. Jadi bila dah berlaku kesedaran, bila kita tahu bahawa tindak tanduk kita ada kesannya, dari tadi saya cuba sentuh sudut manusianya, tapi dari sudut negara itu juga sangat penting. Bila kita dah hargai mereka yang terlibat dalam industri ini, maka kita juga hargai dari segi pengurusan sisa pepejal itu. Jadi sebab itu bila saya untuk ulang 3R sebagai contoh, kalau Syarkawi tahu pun untuk kita punya kadar recycle ketika ini untuk Malaysia sekitar 33.17%. Let's take 33% lah. Dan kita sasarkan untuk capai 40% kadar kita semula untuk negara kita dalam tempoh 2-3 tahun ini. Maka sebab itu yang lebih besar itu adalah bagaimana melalui sambutan ataupun pemahaman sisa pepejal ini mengubah sikap kita, pandangan kita kepada sisa yang kita hasilkan itu sendiri. Sebab sisa pepejal ini bukannya datang secara tiba-tiba. Bila sebut sisa itu hasilnya daripada kita sendiri. Sama ada kita sebagai pengguna, sama ada kita kalau syarikat mungkin sebagai pengeluar. Jadi akhirnya bila kesedaran itu timbul, maka kita lebih berhati-hati, lebih berhemah dalam menguruskan yang sisa yang kita hasilkan itu. Kita juga sebenarnya YB di penghujung ini ingin melihat sebenarnya secara pribadi satu dimensi yang lebih positif sebenarnya dapat diwujudkan dalam kerja-kerja pembersihan ini, dan kita percaya bahawa rakyat Malaysia juga ingin melihat itu sebenarnya diterjemahkan menjadi realiti. Jadi apakah YB sendiri merasa amat yakin bahawa dengan kerjasama daripada masyarakat, dengan kepakaran yang ditujukan oleh SW Corp, segala apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, bila kita bercakap tentang kerja-kerja pembersihan ini, ianya boleh diterjemahkan menjadi realiti yang cukup efektif sebenarnya. Kalau tanya saya, sebenarnya memang saya meletakkan keyakinan. Kalau kita tengok rakyat Malaysia sebenarnya telah melalui banyak fasa. Kita sebenarnya mampu melakukan sesuatu yang kita
capai yang kita idamkan, kita ada semangat kita sebagai sebuah negara. Betul. Jadi sebab itu dalam mendidik ataupun memberi kesedaran untuk kita memahami pengurusan sistem perpejalan ini lebih mendalam, bagi saya bukan ilmu itu boleh dicari. Ya. Tapi kesedaran itu yang sebenarnya kita kena sentuhi. Betul. Kalau tidak tersentuh, kita balik, kita akan lihat perkara itu sebagai tidak ada apa-apa. Saya sendiri pun bila dah sebagai timbalan menteri, bila kita tengok hasil kita itu, kita tahu plastik itu apa maksudnya. Kaca itu sebenarnya bukan untuk dibuang begitu sahaja. Jadi sebab itu bila kita mula menghargai, mula memahami, bila tersentuhnya ada kesedaran itu timbul, saya yakin sebenarnya negara kita dengan keperluan ekonominya, dengan kemajuan teknologinya, dengan usaha untuk menyediakan industri itu dari segi kemahirannya, saya yakin kalau kita betul-betul mempunyai kesedaran, insya-Allah jangan kata luar negara kita selalu impikan, mungkin kita pula jadi satu impian atau contoh untuk mereka di luar sana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Dan secara peribadi juga saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang. Jemputlah lagi dengan YB. Jadi kita harap ini bukan kali pertama dan terakhir YB ya. Mungkin banyak lagi isu yang akan kita sembang-sembang nanti di program-program yang akan datang. Tapi apapun, kami cukup berterima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.